Kalau kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, madan. Kalau kita putuskan madan Rasulullah, sebab dia apa? Dia ada fathah tain. Tapi bila kita sambung atau kita wasal, dia jadi idgham bila mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, madar Rasulullah. Kalau la ilaha illallah Muhammadur, dur pula. Dhammah tin jadi dur Rasulullah. Lagi sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masa sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita mati dengan kalimah. Alaihan nahya, dengannya lah kita hidup. Wa alaihan namut, dengan dia juga, dengan kalimah ini juga kita akan mati, insya-Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marshida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin, muslimat, jamaah subuh yang Allah Ta'ala pilih dan Allah Ta'ala muliakan, marilah sama-sama saya dan kita semua merafakkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sama-sama kita mengucap kalimah yang agung seperti mana biasa, yaitu Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, setelah mengucap itu, marilah sama-sama kita menunggu sedikit, berkongsi atau munakasyah, berbincang-bincang untuk sementara menunggu waktu isyraq, ataupun setengah jam daripada sekarang mungkin ada kita yang kerja dan sebagainya. Mari sama-sama kita sedikit berbincang-bincang, dan supaya iman dan amal serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala makin bertambah, insya-Allah. Yang saya hormati pengurusi masjid ini dan juga para imam, juga para AJK serta para habaib, ustaz dan ustazah, muslimin dan muslimat yang Allah Ta'ala cintai dan kasihi. Alhamdulillah lagi sekali. Pada hari ini saya, sebelum kita bincang berkenaan dengan kitab Safinatun Najah, maka kita sama-sama sebagai mukaddimah kita mendengar apakah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar Ghifari radhiyallahu taala. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abu Dzar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, la an taqduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairul lak min an tusalli mi'ata rak'atin. Wala an taghduwa fata'allama baban min al-'ilmi umila bihi aw lam yu'mal bihi khairul lak min an tusalli alfa rak'atin." Yang mafhumnya, kata ketika Abu Dzar dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "la an taghduwa," sesungguhnya
kepergianmu fata'allama untuk mempelajari ayat, satu ayat min kitabillahi, daripada kitab Allah, ini Al-Quranul Karim, khairul lak min an tusalli, adalah lebih baik bagi kamu, min an tusalli, daripada kamu bersembahyang atau kamu bersolat, mi'ata raka'atin, 100 rakaat. Satu ayat dari Al-Quran adalah lebih baik daripada sembahyang sunat 100 rakaat. Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menyambung lagi, wala anta dua fata'allama baban, dan sekiranya ataupun sesungguhnya kepergian kamu, fata'allama baban, mempelajari satu bab, minal ilmi, daripada ilmu, umila bihi, sama ada kamu dapat beramal dengannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aulam, ataupun lam ya'mal, kamu tidak dapat beramal, bihi, dengannya, khairul lak, adalah baik bagi kamu, min an tusalli, daripada kamu bersembahyang atau bersalat, alfa, 1000 rakaatin, dari rakaat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini ganjaran umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya pendek. Ahmaru ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku ma baina 60 wa 70, di antara 60 ke 70. Hadirin jamaah subuh yang Allah Taala pilih dan muliakan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rata-rata kita hari ini, kita tengok yang datang masjid adalah umur 50, 60 dan 70. Rata-rata lah. Di mana masjid, di mana surau, begitulah keadaannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walau bagaimanapun kita syukur. Kenapa di saat-saat akhir, kalau kita tengok, kalau apa yang Nabi sabda tadi, 60 ke 70, kita ni berada di kawasan itu. Mungkin 50 lebih sikit, 60 lebih ke 70 atau 70 lebih sedikit. Rata-rata kita ni. Maka saat inilah, kalau kita bermain bola sepak, dipanggil apa nak keadaan penalti, nak tendang bola masuk kan? Jadi mudah-mudahan umur saki-baki kita ni insya-Allah taala habis dengan ketaatan perintah Allah taala. Baik, seterus pembukaan itu, terus kita masuk kepada, iaitu dalam kitab ini yang saya dah bagi kita, Syekh Salim bin Sumaid. Ini ringkasan daripada kitab ini. Pertama sekali dah dia membicarakan tentang rukun ataupun tentang keislaman dan keimanan. Sebagaimana biasa, kita baca sedikit bagaimana puji-pujian beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau pertama kali membuka mukadimah beliau dalam kitab ini yang kecil tapi bermakna pada diri kita ni. Nama kitab pun Safinatun Najah, Safinah ya kapal. An-Najah adalah selamat atau penyelamat. Jadi seolah-olah kalau kita membicarakan selalu bab ini, khususnya di mukadimah ni tentang Islam dan iman, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita menyelamatkan iman dan amal kita seperti mana kata ulama mencontohkan sebagaimana kita naik bahtera Nabi Nuh atau kapal Nabi Nuh. Orang yang mau naik ke kapal Nabi Nuh, selamatlah dia. Orang yang ingkar, orang yang tak mau, orang yang degil, orang yang akan, Allahumma shalli ala Muhammad, akan terhindar. Tuan-tuan yang Allah Ta'ala memberikan muslimin dan muslimat, maka mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang diselamatkan oleh Allah daripada apa tuan-tuan? Daripada hiruk pikuk akhir zaman, yang mana ramai manusia tidak taat lagi pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita gunakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Beliau memulakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam.
Wa bihi nasta'in, dengannya lah kami memohon pertolongan, ala umuri, pada segala urusan, yakni dunia dan akhirat. Dunia wa din, yang daripada dunia dan akhirat. Wa sallallahu, dan salam sejahtera ataupun selawat ke atas, wa sallama ala sayyidina Muhammadin, ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, yakni penutup segala nabi, wa alihi, dan kepada ahli keluarganya, wa sahbihi, dan kepada sahabat-sahabatnya, ajma'in, keseluruhannya. Wala haula, dan tidak ada daya dan upaya, wala quwwata, dan kekuatan, illa, melainkan billahil aliyil azim, hanya saja dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Hadirin, itulah pembukaan oleh apa? Oleh kita punya pengarang kitab ni, Syekh Salim bin Sumair. Baik, terusnya pada hari ini kita berbincang sedikit untuk asas diri kita sendiri ni. Kita ulang-ulangi, bukan tak belajar, tapi kita dah dengar daripada sekolah rendah, daripada kecil-kecil lagi, ataupun kalau dulu kita tak nak tadika, tapi asasnya sekolah rendah dan sebagainya, kita akan dengar benda yang sama. Tapi mungkin kita hari ini kita nak memperbaharui, tajdid balik keimanan kita, Islam kita, supaya Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita dan keimanan kita, keislaman kita, tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fasal yang pertama, faslun al-arkanu Islam khamsah. Rukun Islam ataupun rukun Islam adalah 5 perkara. Fasal yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Yang ini kita mengucap bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Seterusnya wa iqamus salah, dan mendirikan salah, yang macam mana kita buat hari ini. Yang kedua ialah mendirikan salah, dan seterusnya yang ketiga wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa shaum ramadhana, dan kita berpuasa dalam bulan Ramadan, wa hajjul bait, dan mengerjakan ataupun menunaikan haji, man istata'a, bagi mereka atau bagi sesiapa yang mampu, ilaihi sabila, untuk mampu sampai kepadanya, ini ke perjalanannya, yakni untuk menunaikan haji, orang yang berkemampuan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, 5 benda ni adalah asas rukun Islam. Jadi tuan-tuan, hari ini kita nak lihat kebagaimana keislaman kita. Kita telah mengucap syahadah daripada kecil lagi, dan selalu kita diingat-ingat di majlis mana tuan-tuan? Biasanya kalau kita lihat di majlis, kita duduk di mana? Di masjid tahlilan. Kalau ada orang meninggal, selalu diperingatkan dengan kata apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatul haqq, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad itu pesuruh Allah, kalimatul haqq, dan inilah kalimah yang hakikat sebenarnya, sebenar-benarnya. Alaiha nahya, di atasnya lah, dengan kalimah ni lah kita ni akan hidup. Wa alaiha namut, dan dengan kalimah ini juga kita akan mati semua. Maka setiap kali bila kita ucap kalimah syahadat ataukah kita mengadakan tahlilan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita kena tahqiq benda ni. Dan selalu kita kena apa tuan-tuan, kena ingat-ingat bahawa dalam mensyahadahkan tauhid kita ni, bahawa kita menafikan ilah atau ketahanan yang lain. Kita hanya isbat atau menetapkan, kita mematikan, menyimpulkan siapa yang berkuasa? Allah. Jadi kita tolak ilah-ilah atau ketuhanan yang lain, melainkan Allah saja. Illallah. Tak, kalau kita membaca Fatihah, setiap kali kita baca dalam solat,
Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa dia Allah ni? Tuhan seluruh sekalian alam. Apa maksud alam? Ketika mana Bapa Ismail, Tuan Guru Bapa Ismail datang ke Allah Muhammad, Padang Temusu. Beliau akan datang kerap di sana, memberi syarahan atau memberi peringatan kepada kita. Dia tanya kepada kita, apa makna alam? Apa itu alam? Maka beliau beritahu untuk mengingatkan diri kita semua. Alam itu ialah kullu mawjudin siwallah. Setiap yang wujud ni, yang ada ni adalah alam. Melainkan siwallah, melainkan Allah. Allah bukan alam. Allah ialah pencipta. Allah ialah khalik. Mana kata alam ialah makhluk dia. Apa saja yang kita dapat rasa pada kita lihat dan kita fikir, itu adalah alam. Jadi tuan-tuan yang Allah Ta'ala menunjukkan syahadah tadi merupakan yang kita kata dalam kitab ni, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita nak tahu bukan sekadar kita tahu lafaz dia, tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, tetapi sebaliknya makna dia. Makna ni kita nak tahulah ilah-ilah yang lain. Ilah-ilah yang lain maksudnya ketuhanan-ketuhanan yang lain. Mungkin ketuhanan kita tak sembah dah berhala, tetapi mungkin kita sembah material ataupun kebendaan. Dalam masa yang sama, banyak berlaku kita ni lupa kepada Allah. Kadang-kadang kita rasa diri kita ni, kita nampak dari segi adat tu, nampak sesuatu tu yang beri kita, tetapi dia dah hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang jelas ulama bagi kita tamsilan yang baik. Seorang datang dari kampung. Dia datang, dia lihat ada paip air di tempat dekat paip ni, dia baca ringkas. Dia datang tengok dinding, maka bila buka saya dapat air. Maka dia kata ini satu-satu bagus ataupun keajaiban. Dengan pilih tadi saja buka, keluar air. Dia tak tahu bahawa hakikat sebenarnya takungan kolam ataupun tempat tempangan yang memberi air tadi, tapi dia rasa dia rasa macam pipe tadi beri air. Allahumma salli ala sayyidina. Maka dia pun pergi, dia tanya kepada orang yang punya pipe air tu, rumah tu, dia tanya di mana beli ni. Ini cerita tamsilan yang sangat baik bagi kita. Allahumma salli ala sayyidina. Dia pun datang, dia orang kata kat situ ada kedai. Kalau kita sekarang kita hardware, maka dia pun dapat tahu, dia pun pergi beli. Tak tanya arahnya. Dia pergi beli apa semua, dia balik kampung dia, dia panggil anak cucu dia, dia kata Nani. Kata dia, Tok Wan nak tunjuk, Datuk nak tunjuk bahawa satu keajaiban berlaku pada kepala paip ni. Maka dia ambil paip tu, bila dia beli tuan-tuan, bila dia bubuh di tembok, dia tebuk, dia semua orang heran, anak-anak cucu dia heran. Bila buka saja, Allahumma salli ala Muhammad, air tak keluar. Sebab hakikatnya ialah empangan yang bagi air, bukan pilih tadi yang bagi air. Begitulah hakikat kita di hari ini. Apa saja kita lihat, kekuatan kita ni sendiri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak bangun ni pun, nak pergi bangun, nak datang sini pun bukan dengan kekuatan kita. Bukan. Banyak orang kuat lagi, tapi tak datang. Banyak orang pandai, tidak pandai lagi. Bukan pandai di segi duniawi, tetapi ukhrawi, pandai tentang ilmu sembahyang Jumaat dan sebagainya, tapi tak dapat datang. Ini banyak lagi yang kita kata kita sihat. Banyaklah yang sihat lagi, tapi yang sakit pun dapat datang lagi. Ini untuk sama-sama kita fikir bahawa Allah nak tunjuk bahawa kata Nabi SAW yang mafhumnya la tataharaku zarratun illa biiznillah, tidak bergerak sesuatu walaupun besar zarah. Sebesar zarah nak bergerak pun tak boleh. Hatta kerdipan mata kita ni nak tutup buka dengan izin Allah. Tuan-tuan bayangkan hari ini kalau kita tak dapat kedip mata kita, macam mana keadaan. Hari ini kita dapat menguap tak boleh tutup. Allahu Akbar. Bayangkan. Dan begitulah seterusnya proses diri kita ni. Semuanya Allah nak letakkan kepada menafi dan mengisbat la ilaha illallah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah.
Sebab itu kita tengok kalau kita hari-hari kita pergi cari rezeki, pergi ke pejabat, sama ada kerajaan ataupun majikan bukan kerajaan, swasta, atau kita berniaga, atau apa saja. Hakikatnya Allah yang bagi rezeki. Apabila kita tenung dulu, barulah timbul para ulama kita kata apa? La raziqu illallah. Tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. Allah Subhanahu. Nak dapat sifat tu tuan-tuan, nak dapat sifat tu saya dan kita semua kena usaha, kena hari-hari. Sebab itu adalah satu sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata para sahabat, jadidu imanakum. Perbaharulah iman kamu. Kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bertanya, bagaimana kaifa nunajjidu imanana? Bagaimana kami nak memperbaharui iman kami? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan dalam kitab Safinatun Najah, ini yang dibicarakan dulu. Apa syahadah kita dulu? Syahadah betul, barulah kita pergi yang nombor dua, iaitu wa iqamus shalah, iaitu barulah kita nak solat. Apabila alhamdulillah iman kita, syahadah kita betul, hakikatnya kita tahu siapa yang menentukan kita, maka di situlah baru akidah kita betul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, satu ketika seorang sahabat radhiyallahu ta'ala an yang bernama Usairim, beliau berkawan dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Tak pun peluk Islam. Ketika peperangan Uhud nak berlaku, tiba-tiba datang Usairim radhiyallahu ta'ala anhu, berjumpa dengan para sahabat, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau mengisytiharkan, beritahu bahawa dia nak masuk Islam. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in khairan. 3 tahun dia kawan dengan kau wahai Abu Hurairah, tetapi kini baru dia nak masuk Islam. Itulah pilihan Allah. Ketetapan sampai, maka dia masuk Islam. Dia ajarlah dia kalimah syahadat tadi yang kita bicara pertama dia, apa dia? Tentang syahadatu alla ilaha illallah. Mengucap kalimah syahadat. Dan sambung wa anna Muhammadar Rasulullah, dan meyakini bahawa Muhammad Rasulullah. Jadi apa maksudnya? Dia setelah mengucap, dia tanya para sahabat lain, apakah tugasku sekarang? Apakah apa yang akan kulakukan? Dia pernah melihat bahawa para sahabat solat. Waktu solat, dia solat. Dia tengok orang solat. Dia tanya terus, dia kata, adakah aku nak solat sekarang? Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, belum lagi. Belum sampai masa zuhur. Kemudian Usairim radhiyallahu ta'ala diajar tentang syahadat tadi, tentang kebesaran Allah. Allah yang berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa di atas sesuatu. Menerangkan akidah kepada Usairim radhiyallahu. Dengan pegangan yang kental, dengan pegangan yang sungguh-sungguh, beliau yakin dengan Islam. Maka ketika itu datang seorang sahabat mengisytiharkan bahawa peperangan akan sebentar akan berlaku, yang mana orang Quraisy akan menyerang orang Islam. Dan ketika itu Usairim radhiyallahu ta'ala bertanya pada sahabat, adakah aku juga akan berperang? Mereka kata, ya. Inilah tugas kamu yang pertama. Maka dia pun terus mengikut rombongan Islam untuk menghadapi peperangan. Tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, ketika beliau berkecamuknya peperangan, beliau menghadapi musuh, baru saja peluk Islam, baru syahadat, belum pun sembahyang lagi, belum pun solat. Baru belajar ilmu akidah yang tadi kata Allah berkuasa, Allah beri rezeki, Allah razik. Allah yang memberi rezeki. Allahu mumit, Allah yang mematikan. Allahu muhyi, Allah yang menghidupkan. Maka ketika itu tuan-tuan yang Allah Ta'ala muslimin dan muslimat, beliau dipilih oleh Allah. Ini pilihan Allah. Kecundang dari segi dunia, kononnya mati, tetapi mati di sisi Allah itu mati syahid.
Dan ketika itu diceritakan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada jenazah Usair radhiyallahu taala anhu, lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya lebih kurang, ini beliau adalah, kalau kamu nak tahu lebih kurang, inilah bukan calon syurga, penghuni syurga. Allahu Akbar. Belum pun lagi solat, baru ucap syahadat. Syahadat belajar tentang ilmu akidah, tentang keyakinan terhadap Allah berida setia, Allah mematikan, Allah menghidupkan, tiba-tiba dia nak mati. Dan mati dia diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, Abu Hurairah yang kawan dia 3 tahun sebelum masuk Islam, yang paling aku cemburi ialah jenazah Usair radhiyallahu taala. Beliau belum pun menyentuh bumi, maksudnya tak sujud lagi. Belum sujud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi beliau disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Baik saya sebutkan. Allahumma. Kuat sekali. Allahumma ja'alna minhum. Jadilah kami golongan macam ni, seperti sahabat-sahabat yang dapat hidayah. Jadi Usair radhiyallahu ta'ala dia mati dengan tak solat lagi. Bukan tak mau solat, tak sampai masa lagi, tapi Allah pilih dia untuk syahid. Allahu Akbar walillahil hamd. Tuan-tuan, kita belum tentu lagi. Dulu pernah saya cerita tuan-tuan, seorang yang berumur 42 tahun di mana Pucuk, ketika tu saya datang ke rumah adik saya setelah selesai solat hari Jumaat, buat sudut sejadah bagi tazkirah lebih kurang pagi, lebih kurang 10 ke 15 minit. Mereka Jumaat kerja, tiba-tiba dia nak keluar pintu masjid, dia patah balik, dia bagi salam saya, Assalamualaikum. Saya, Waalaikumsalam. Saya nak tanya satu kepada Ustaz. Ketika dia nak tanya tuan-tuan, ketika dia nak bertanya, tiba-tiba Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dia pegang dada dia, dia kata, Ustaz, saya sesak nafas. Saya pun pegang, saya tanya dia, selalu berlaku ni? Dia kata tak. Dia ambil dalam kocek dia kunci kereta, dia bagi saya. Ustaz, ini kunci kereta. Saya kata, apa nak ambil ubat lah? Dia kata tak. Masa tu kira 4 orang. Saya, anak saya dengan anak-anak saya, dengan seorang ahli jemaah. Yang lain semua dah balik. Sebab dia nak tanya soalan, orang lain semua dah balik nak pergi kerja. Tuan-tuan, ketika itulah Allah SWT, masa tu bila saya lurut dari dengan baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 2 kali saya buat. Tiba-tiba terkeluar pada mulutnya, Allah tolong dia. Dia terus syahadat tapi dengan tersekat-sekat. Ashhadu an la ilaha illallah, dia kata. Wa ashhadu, tamam, sempurna dia sebut. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang tanya, makmum dia tanya, Ustaz, dia kata la ilaha illallah ke? Dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Dia pakai kalimah penyaksian, syahadah, saksi kalimah saksi. Bukan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Kalimah penyaksian. 3 kali. Sekali yang tersekat-sekat, 2 kali agak melancar, 3 kali agak perlahan bunyi, dan saya menurut sampai ke bawah sebab dia orang yang besar. Umur 40 tahun. Nama pun sedap, Fathullah. Kemenangan bagi Allah, kemenangan Allah. Tentunya Allah Ta'ala menunjukkan ini pilihan Allah juga. Maka ketika tuan-tuan nak cerita, tuan-tuan mati hari Jumaat, dapat sujud sejadah tadi. Kemudian Allah Muhammad, ada yang kata mungkin dalam wudu, tapi saya dekat dengan dia, saya tahulah bila sakaratul maut, tuan-tuan, memang kita ada najis, keluar dengan najis, keluar balik pun dengan najis. Kemudian tak apalah, sebelum keluar tu memang dia ada wudu, kemungkinan besar. Amin. Yang keempat, dengar tazkirah atau peringatan untuk ketika tu saya bagi bab apa tuan? Bab zikrullah dan husnul khatimah. Saya ada Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan Allah Ta'ala menunjukkan apa yang kejadian yang nak sampaikan kita kongsi bersama. Ketika tu Allahumma shalli ala Muhammad, saya nak pergi ke Gombak, saya tangguh. Lepas tu pukul 10.30, dia nanti pukul 7.50 di pangkuan saya. Kemudian saya 10.30 saya minta diri sebab ketika tu kita bawa ke hospital yang terdekat, dan ketika tu saya minta pun diri pukul 10.30, orang kampung dah sampai, isteri dah sampai semua. Saya minta pun untuk pulang. Dan mereka tanya saya apakah soalan yang dia tanya. Saya kata sampai sudah saya tak tahu. Tapi apa yang saya tahu, syahadah di akhir kalamnya. Kalimah yang terakhir dia,
adalah syahadah. Tuan-tuan yang Allah Ta'ala, bukan senang tuan-tuan. Maka apa yang berlaku? Selepas itu saya pun nak betul lah, adik saya kata jangan, sebab mayat masih di hospital, saya tak tengok lagi. Kita tunggu sampai sembahyang jenazah, kita solat jenazah, baru kita bertolak ke Muhammad menakan di Gombak. Saya tunggu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Bila jenazah sampai untuk mandi mayat, tiba-tiba Allahumma salli ala Muhammad, adik saya datang gegas, dia kata, bang, Allahu Akbar, subhanallah. Saya kata, kenapa? Subhanallah, ya, mayat yang sangat indah. Saya kata, memang macam orang tidur. Sebab tengok saya tadi macam orang tidur kan. Saya yang ikat-ikat semua ni, Allahumma salli ala dengan sama-sama sahabat saya. Tuan-tuan yang Allah Ta'ala mulakan, selepas pada tu dia kata, bila kita senyum, saya terkejut. Saya bangun, gegas bangun, terus pergi tempat bilik jenazah dimandikan. Ketika tu mereka tahu kata pagi tu saya jadi imam dan juga Allah Muhammad sedang bagi tazkirah. Maka mereka panggil saya ustaz, saya sedang mandi. Peluang saya dapat mudah masuk ke bilik jenazah sebab orang berbun nak tengok. Tiga-tiga memang betul tuan, senyum memang betul-betul senyum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami golongan tersebut, amin. 7 jam setengah keluar jadi senyum. Saya mungkin pernah cerita di sini, tapi ni ambil walaupun 2-3 kali saja tuan, bukan kita nak ambil apakah intipati ataupun cerita ni. Ringkas cerita, kalimah dia syahadah yang dia ucapkan nombor 1 betul. Sebab tu Allah tolong dia bila ketika dia nak kembali dengan betul, sebab dia orang yang taat perintah Allah. Pertama, solat berjemaah macam kita. Amin. Tuan-tuan, orang yang selalu dekat jaga solat semua. Kedua, Al-Quranul Karim. Saya tengok di sini ada sudut-sudut tuan-tuan yang sini yang rajin baca Quran di rumah dan sebagainya. Ketiga, yang ni saya dapat tahu 2 tahun selepas tu. Saya pergi 2 tahun, saya berziarah balik isteri dia dengan anaknya. Allah SWT Muhammad kata ini sama-sama kita ambil iktibar. Kata isteri dia, kawan dia mula saya jumpa, kawan kata ustaz, kita dapat tahu yang terakhir ini dia kuat infak. Tahu infak tuan, belanja. Dan seandainya dia tak ada, kalau orang minta untuk buat pembinaan masjid, anak yatim dan sebagainya, dia akan cari orang untuk dapat infak kepada orang. Dia tak akan sia-siakan orang yang datang minta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan yang ketiga tuan-tuan, yang keempat, kata isteri dia dengan mak dia macam ni. Mak dia meninggal pun tahun sudah, waktu sembahyang subuh juga, dalam keadaan bertelkuk. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah menjauhkan minum. Dan lagi, kata lagi jiran dia yang duduk di belakang rumah dia, rumah teres. Kata jiran dia, kalau mak dia datang, dia akan bertadarus Al-Quranul Karim di rumah dia dengan mak dia. Dengar suara Quran. Mak dia baca, mak dia baca sambil-sambil. Itu tuan Allah Ta'ala, mudah-mudahan sedikit tips kepada kita tadi jaga solat. Khususnya solat jemaah. Tak boleh di rumah salat dengan isteri dan anak kalau kita sakit dan sebagainya, atau uzur ataupun kita tak sempat. Kalau tak boleh, awal waktu. Kalau tak boleh juga, yang perempuan, jangan kita saja-saja kalau ada musyakkah, uzur, tak apa. Tapi saja-saja orang perempuan khususnya. Sebab saya tahu saya ada orang perempuan, tuan-tuan pun tahu orang perempuan, isteri lah maksudnya. Kerana mereka kalau masak, dia lagi tak habis sampai tomeh tu, dia nak tomeh. Ni yang kita kata sama. Kadang-kadang saya pesan, kita tak puas lagi tomeh kepada dia. Kalau saya tak pergi semain, tak sempat nak berjemaah, saya kata jom. Dah sekarang dah masuk 15 minit, dah hampir 20 minit, jom kita solat berjemaah. Jadi macam tu lah, kita ajar diri kita. Dan sekali-sekali tuan-tuan, kita kena cek balik syahadat. Baru tahu tu hari ni, syahadat. Syahadat la ilaha illallah. Baru syahadat yang la ilaha illallah. Maka kita cek kepada perempuan kita, adakah selalu kita pernah sebut syahadat dia dengan betul, thaibah dia dengan betul kalimah. Kalau kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, madan. Kalau kita putuskan madan Rasulullah, sebab dia apa? Dia ada fathatain. Tapi bila kita sambung atau kita wasal, dia jadi idgham bila gunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, madar Rasulullah. Kalau la ilaha illallah Muhammadur, dur pula. Dhammah tin jadi dur Rasulullah. Lagi sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masa sama. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita mati dengan kalimah. Alaihan nahya, dengannya lah kita hidup. Wa alaihan namut, dengan dia juga, dengan kalimah ini juga kita akan mati, insya-Allah. Amin. Kemudian kalau asyhadu an la ilaha illallah, tuan-tuan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kita dikhatamkan, kita husnul khatimah dengan kalimah ini. Amin. Tuan-tuan dah 7.10, baru satu hari ini kita buka. Tak mengapa tuan-tuan, buku ini sebagai panduan. Yang penting kita nak fikir, kita nak amal macam mana kita nak mati husnul khatimah. Itu yang terakhir tujuan kita dalam hidup. Betul tuan-tuan? Jadi hari ini kalau kita tengok dalam kitab ini, baru satu syahadat la ilaha illallah, syahadatullah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nanti ke depan kita tambung wa iqamus salat, tentang sembahyang atau salat. Bagaimana kita nak bicarakan bab salat. InsyaAllah tuan-tuan, sekadar ini saja pertanyaan kita. Apa yang baik kepada Allah SWT, segala kekurangan adalah disebabkan kedoaifan dan saya dan kejahilan saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada tuan-tuan dan puan maafi kesalahan saya, dan doakan saya supaya ikhlas dalam menyampaikan sehingga saya bertemu dengan Allah SWT. Amin. Saya juga berdoa kepada tuan-tuan dan puan yang hadir pada hari ini supaya sama-sama untuk kita sama-sama tuan-tuan mendapat keridhaan Allah, menuntut ilmu, ikhlas beramal sehingga kita bertemu dengan dalam keadaan Allah SWT dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya-Allah. Sekarang itu tuan-tuan perkongsian kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sekali atas kekhilafan dan kesalahan saya. Dan mudah-mudahan dia manfaat bagi diri saya dan kita semua, insya-Allah. Kita doa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Sesudahnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.